Okey. Okey, tunggu kita okey, kita imbas balik yang minggu lepas kita belajar berkenaan dengan tambah. Okey, berkenaan dengan tambah. Contoh cikgu ambil self practice soalan yang kamu jawab ah. Okey, sekarang ni apa yang penting sekarang ni bila kita nak menyelesaikan soalan tambah ataupun soalan tolak, okey, adalah bila kita tengok simbol dia. Kita tengok simbol dia. Okey, contoh sekarang ni tengok yang kat tengah-tengah ni. Okey, kat tengah-tengah ni. Kalau contoh sekarang ni kita ada negatif 8 tambah negatif 2. Okay? Dia ada perubahan tambah dengan jumpa negatif ni. Okay, dia akan jadi negatif 8 tolak 2. Okay, negatif 8 tolak 2. Okay. Ini cikgu cerita ni sebab minggu lepas ada soalan yang orang hantar dekat cikgu, jawapan dia ada masih salah. Careless mistake lah. Okay. Bila negatif 8, operasi tolak, dia akan bergerak ke kiri 2 kali sebab ni tolak 2. Okay, sebab tolak 2. So, negatif 9, negatif 10. Okay, kita dah dapat yang sama dengan negatif 10. Okay, kalau kita ada macam G, tambah dengan tambah, tak masalah. Okay, kalau tolak dengan tambah. Okay, 6 tolak positif 3. Biasanya kalau positif ni orang tak tulis lah. Tapi ni untuk sebagai pengetahuan kamu, supaya kita tahu dulu. Okay, supaya kita tahu dulu. Okay, positif. So, dia akan jadi 6 tolak 3. 6 tolak 3, 6 tolak 3 macam biasalah. 6 tolak 3 sama dengan 3. Okay, yang H ni ramai orang salah ni. Okay, negatif 5 tolak dengan negatif 3. Okay, bila tolak jumpa negatif, dia akan jadi tambah. Negatif 5 tambah 3. Okay, so bila negatif 5 tambah 3, negatif 5 ni ibarat kita hutang duit dengan orang. Okay, ibarat kita hutang duit dengan orang. Dan RM3 ni kita ada duit, kita nak bayar hutang orang. Okay, bila kita hutang orang RM5, kita ada duit RM3. So, kita akan ada baki lagi hutang kita dengan orang sebanyak negatif 2 RM2 lagi. Okay, kita faham konsep macam ni. Okay, biasanya nanti dalam soalan ujian takkan ditanya ni 6 tambah positif 2. Dia akan buat soalan direct 6 tambah 2 dan seterusnya lah. Okay, apa yang kita nak tengok hari ni, seterusnya apa yang kita nak tengok hari ni adalah okay. Okay, apa yang kita nak tengok hari ni, how do you multiply and divide integers. Okay, macam mana kita nak mendarab dan bahagi integer. Okay, learning standard, multiply and divide integer using various method. Hence, make the generalization about multiplication and division of integer. Okay. Okay. So kita tengok yang ni. From the result of exploration activity 4, it is found that apabila nombor positif didarabkan dengan nombor positif, hasil daripada hasil darab tu akan jadi positif. Okay. Ni tunjuk bila positif times negative numbers, so the product is negative. Okay, bila negatif darab dengan positif, hasil dia pun negatif. Bila negatif darab dengan negatif, kita akan dapat positive number. Okay, sama juga dengan bila operasi bahagi. Okay, perkara yang sama.
Okay, so contoh sekarang ni kita ada. Tengok contoh 6. Contoh 6. Okay, sekejap. Saya beri. Okay, contoh sekarang ni kita tengok. Okay, evaluate each of the following. Okay. So, kita ada negative 5 times negative 4. Okay, negative 5 times negative 4. So, we just darab. Okay, 5 darab 4. Tengok ni, dia buat 5 darab 4. 20. Sebab kita tahu dah negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. So, jawapan dia akhir 20. Okay, sama dengan situasi B. Negatif 6 darab 4. Okay, yang kita darab 6 darab 4, 24. Cumanya sebabkan dia ada negatif kat depan, ni nombor positif. So, negatif jumpa positif. So, dapat jawapan akhir negatif. Negatif 24. Okay, C. 6 divided by negative 2. Okay, 6 divided by negative 2. Okay, ni positif, ni negatif. So, dia akan jadi hasil dia negatif. So, 6 bahagi 2 dapat 3. So, ada negatif kat depan, negatif 3. Okay, dan terakhir, negatif 12 bahagi dengan negatif 2. Dua-dua ni negatif, negatif, negatif. Okay, negatif, negatif tadi, bila berjumpa dia akan jadi positif. So, nombor saja yang perlu dibahagi. 12 bahagi 2 jadi 6. Okay, kita cuba jawab soalan. Okay, kita cuba jawab soalan. Solve each of the following. Okay, solve each of the following. Okay. Okay, A. Negative 6 times negative 3. Okay, ada siapa boleh jawab? 18. Apa? 18. 18. A. 18 ah. 18. Positif 18. Betul, betul. Positif ah. Kalau kita tak tulis positif pun tak ada masalah. Nak sebut pun 18 saja pun tak ada masalah. Sebab negatif jumpa dengan nombor negatif dia jadi nombor positif. Okey, B. B. Negative 7 times 2. Apa jawapan dia? Negative 14. Negatif. Negative 14. Okey, terima kasih. Negatif 14. C. 4 times negative 4, negative 8. Negative 32. Negatif. Okey, betul. Negatif 32. Okey, D. 8 times negative 6. Dapat? Negative 42. Negatif 48. 8. 8 ah. Bukan 42. Salah satu sikit. Okey, E. Negative 12 divided by 3. Terdapat? Negative. Negative Negative 4. Okey, F. Negative 18 divided by negative 6. Negative 3. Ada negatif ke tak? tak ada. Tak ada ah, sebab ni negatif jumpa negatif, so jadi positif. So terdapat positif 3 kan? Betul? Betul. Betul, okey. Betul. 15 divided by negative 5 akan dapat Negative 3. Negative 3. negatif 3. Okey. Dan yang terakhir negatif 20 divided by 4. Negative 5. Negative 5. Negatif 5. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita nak tengok perkara yang terakhir ni sikit. Okay, how do you perform computation involving combined basic arithmetic operation of integer? Okay, dan ni standard perform
computation involving combined basic arithmetic operation of integer by following the order of operation. Okey, ni yang kamu dah belajar dulu ni masa sekolah rendah. Dia ada operasi gabungan dipanggil. Operasi gabungan. Combined operation. Okey, combined operation. Kita ada yang pertama sekali kalau kita nampak bracket, kita nampak ada kurungan, kita kena selesaikan nilai yang berada dalam kurungan. Okey, nilai yang berada dalam kurungan. Contohnya, kalau tengok example 7 ni. Ni nilai yang berada dalam kurungan. Okey, yang negatif 2 kat bawah ni. Ni bukan yang kita perlu selesaikan. Negatif 2 kurungan bagi negatif 2 ni adalah kurungan yang dibuat untuk membezakan nombor positif dan nombor negatif. Negatif 2, negatif 1, negatif 16, negatif 24. Okey. Yang ni untuk operasi. Okey, yang ni dibuat untuk membezakan operasi. Okey, macam ni dia ada operasi bahagi. Kita tak tulis 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tanpa kurungan. Okey, kalau dia tak ada kurungan mungkin orang akan tersilap baca. Mungkin orang tengok kalau dia buat garisan, ni mungkin dia tersalah. Dia nak buat bahagi lah kot. Wujudnya ada. Bila ada nombor negatif, dia akan wujud satu kurungan, bracket. Okey, tapi ni pula. Aku masuk ni, 2 kurungan negatif 3. Siapa boleh tahu aku masuk 2 kurungan negatif 3? Ada? Boleh? Tak ada? Tak ada orang tahu? Tak ada? Okey, saya boleh tahu. Bila 2 ada dekat-dekat dengan kurungan ni, tak ada operasi apa-apa di tengah-tengah. Okey, ni maksud dia darab. 2 darab dengan negatif 3. Okey, ni maksud dia. Okey, tengok balik ni kurungan, bracket. Seterusnya from left to right, operasi darab atau bahagi. Dan yang semakin low, rendah kurungan dalam urutan adalah tambah atau tolak. Sama juga dari kiri ke kanan. Okey, contoh kita tengok contoh. Example 7. Negative 8 times negative 2 plus 3. Okay, kita selesaikan yang dalam kurungan. Negative 2 plus 3 equal to 1. So kita darab pula. Negative 8 darab 1. Negative 8 times 1. So kita dapat jawapan akhir. Negative 8. Okay, B. Ni yang jauh cerita tadi, tengok ni. Dia ada tak ada operasi kat antara 2 dengan negatif 3 ni. Dia digunakan kurungan. Jadi operasi dia adalah darab. So kita akan darab 2 darab negatif 3. Dia akan dapat negatif 6. Operasi tambah jumpa negatif. Jadi tolak. So dapat jawapan akhir 1. Okay, C. C. Tengok betul apa yang cikgu kata tadi. Bila kita ada operasi yang wujud kat sini hanya operasi tolak, bahagi dan tambah sahaja. Okay, yang ini simbol negatif untuk 2, simbol negatif untuk 1. Okay, ni biasanya orang akan tersalah baca. Okay, yang perkara yang pertama kita kena buat adalah negatif 2 bahagi dengan negatif 2. 12 bahagi dengan negatif 2. Okay, 12 bahagi dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 6. Okay, so 4 tolak negatif 6 tolak 1. Okay, tolak jumpa tolak, dia akan jadi tambah. So, kita proceed je. Okay, 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1, 9. Okay. Yang terakhir. Okay, bila kita ada ni, apa garisan panjang ni? Apa yang garisan panjang ni? Bahagi. Okay, dia bahagi ni dia buat dalam bentuk pecahan. Okay, terima kasih bahagi. Okay, kalau macam ni, dia special sikit. Okay, kalau macam ni dia special sikit. Kita tak boleh terus bahagi ni walaupun dia operasi bahagi. Okay, kita kena selesaikan yang sebelah atas dulu. Negatif 12 tambah negatif 16 dengan yang bawah dulu. Negatif 22 tolak negatif 24. Kita tak boleh sekali terus bahagi apa-apa. Okay, kalau kita tengok ni, dekat sini ni ada tunjuk. Kalau nak tekan kalkulator. Okay, dia akan buat kurungan. Bezakan yang atas dan kurungan yang bawah.
So tu sebabnya yang kita buat yang atas dulu, yang bawah pula. Okey? Yang atas dulu, lepas tu yang bawah. So itu selesaikan, tambah jumpa tolak, dia jadi tolak, tolak jumpa tolak jadi tambah. So negatif 12 minus 16 dapat negatif 28 divided by 2. So dapat jawapan akhir, final answer negatif 14. Okey, tengok. Tak contoh dah sikit. Supaya senang sikit. Self practice supaya kita boleh buat latihan, supaya kita nampak lebih terang. Okey, kejap. Ini betul. Sudah. Okey. Self practice soalan nombor 1, evaluate each of the following. Okey, kita ada A. Okey. Okey. Negative 9 times negative 4 plus 6. Okey, so mana yang kita kena buat dulu? Negatif darab ke dalam kurungan? Negative 4 plus 6. Okey, dalam kurungan negatif 4 plus 6. So walaupun kita nak selesaikan yang belakang dulu, kita tulis yang depan dulu. Negatif 9 times negatif 4 plus 6 jadi berapa? 2. Jadi 2. Okey, terima kasih. Okey. So kita dah ada operasi darab. Negatif 9 times 2 kita akan dapat negatif 18. Okey. Okey. Okey, B. Okey, kita ada B 8 tambah negatif 4 darab 8. Okey, kita ada operasi. Sekarang yang pertama kita tengok, kita ada tambah jumpa tolak. Tambah jumpa tolak jadi apa? Tambah jumpa tolak jadi Tolak. tolak. Dia dah tulis tolak 4 darab 8. So kita ada operasi tolak dan darab. Minus dia. Okey, tadi tadi dua tolak dengan darab. Mana yang kita kena selesaikan dulu? Tolak. So Darab. kita kena selesaikan yang darab dulu . Kita ada, saya tulis sini. Kurungan
Cuba bahagi darab tambah tolak. Okey, ni turutan ni. Okey, ni paling perlu buat hingga bukan. Okey, so kita darab dulu. 4 darab 8. 4 darab 8. 4 darab 8. 32. 32. 2. Okey, ya. Tengok ni cara cikgu tulis. 8 still kita tulis 8 ke bawah. Kita sentiasa menulis ke bawah. Okey. Okey, so kita boleh tolak 8 tolak 32. Kita akan dapat 24. negatif 24. Okey, kita ada duit RM8. Kita nak beli barang RM32. Kita kurang lagi RM24. Ni sebab negatif. Okey, tengok dia semakin turun ke bawah. Ruang pun semakin sempit. Okey, agak ni kita boleh, bila kita belajar nak bersemuka nanti, kita guna konsep yang betul lah. Dan cara menulis yang betul apa semua. Supaya kita tak terkeliru. Okey, C. Okey, 4 tolak 15 divided by negative 3 plus negative 8. Okey, salin soalan dulu. 4 tolak 15 bahagi negatif 3 tambah jumpa tolak. Jadi apa? Tambah jumpa tolak. Tambah jumpa tolak. Jadi Tolak. tolak 8. Okey, so kita ada operasi kat sini. Tolak bahagi dengan tolak. Tolak bahagi tolak. Okey, negatif 3 ni ada kurungan sebab nombor negatif 3. So, yang mana satu kita kena selesaikan dulu? Bahagi. Bahagi. Okey, so 4 tolak 15 bahagi negatif 3. Berapa 15 bahagi negatif 3? Negatif 5. Jadi negatif 5 tolak 8. Okey, tolak jumpa tolak. Apa jadi tolak jumpa tolak? Tambah. Okay, terima kasih. So, itu boleh selesaikan. Terus. Sebab operasi tambah dengan tolak lah. Dari kiri ke kanan. From left to the right. 4 plus 5. 4 plus 5 jadi 9. 9. 4 tambah 5 jadi 9. 9 tolak 8 jadi 1. 1. Okey, dah siap. Okey. Okey, so sekarang ni kita berhenti sini dulu lah. Sebab cikgu pun ada urusan lain lepas ni. Sekarang ni ramai di asrama abang-abang kamu, kakak kamu ni kurang sihat. So, cikgu tinggalkan 3 soalan. 3 soalan. Okay, D, E, F. Okay, cuba jawab soalan dan kemudian hantar secara personal dekat cikgu. Okay, ada apa-apa masalah lepas ni boleh bincang dengan cikgu. Harapnya soalan yang tak serius lah. Okay, harapnya soalan yang tak serius supaya kita sentiasa tak jauh maknanya. Okay, itu sahajalah kita untuk hari ini. Okay, kita jumpa minggu depan. Okay, jangan lupa kerja cikgu. Selesaikan 3 soalan ni. Hantar dekat cikgu secara personal. Okay, itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.